Aku tanya soalan tu, soalan pertama. Berapa ketui orang Melayu kaya zaman ni? Kecuali yang kroni-kroni anak pinak dah. Mana? Kosong kan? Ramai mana sejak sembang amat. Ni, golongan scrap. Orang potong scrap. Orang lori getah. Siapa yang buat naik harga lantai? Golongan buat bendang. Siapa buat naik harga lantai? Mahdi ke? Lain aku tanya. Ni, bantuan-bantuan untuk bagi cash terus pada rakyat. Siapa dia? Start pada zaman Najib, bukan zaman Mahdi tau. Bukan zaman Mahdi. Dan hari ni tambah lagi tinggi. Ini dalam keadaan negara tengah hutang. Sebab tu dia, kerajaan hari ni dia memberi kuasa penuh kepada SPRM. Ada bukti siasat. Contoh golongan-golongan elit ni. Golongan-golongan elit ni yang duduk menyakau tender-tender kerajaan. Duduk menyakau subsidi-subsidi kerajaan. Hampa tahu ke tak? Subsidi tu bukan untuk golongan-golongan elit. Untuk golongan-golongan macam kita ni. Sebab tu aku tanya hari ni. Mana pejuang lama PAS? Kenapa anda menikung sekarang? Anda sepatutnya muncul sebagai seorang yang orang kata apa, konsisten tentang perjuangan Islam hampa selama ni. Tentang doa-doa oleh pemimpin-pemimpin lama hampa. Pemimpin-pemimpin lama hampa. Berapa ramai berdoa bahawasanya nak bagi Mahdi ni panjang umur. Adakah anda semua tak sedar diri lagi? Sedar. Bangun. Inilah patutnya Melayu bersatu. Untuk melawan dengan rasuah. Untuk melawan dengan golongan-golongan elit ni. Golongan-golongan yang mensedut darah-darah kita ni. Kudrat kita ni selama ni. Mercun pun dah bunyi dah. Sebab tanda kemerdekaan ni. Okey, sambung Noelin. Okey. Smoky. Silakan Smoky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Hari ni kecoh dengan PC Tun Mahathir lah Atuk Saka. Dia benda simple saja. Kalau kita tak salah, buat apa kita nak cuak? Cuba tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim. Daripada dulu, dia tak pernah takut. Kalau dia salah, sesat. Tak ada masalah. Dia tak pernah sikit pun takut. Tapi, kenapa Atuk ni cuak semacam? Nampak sangat PC tadi tu, dia macam ketakutan. Kalau tak salah, berapa nak takut? Sesat je lah. Berapa nak buat PC bagai apa semua. Lagi satu dia cakap, dia nak cabar Datuk Seri Anwar buat pilihan raya. Apa kena mengena bubar parlimen dengan kes rasuah anak dia? Nampak sangat kat situ, dia tengah cuak. Jadi, saya perhatikan Datuk Seri Anwar ni daripada dulu sampai sekarang, dia takkan redahkan sesuatu, dia takkan cerita apa-apa bukti atau salah laku kecuali dia ada bukti yang kukuh. Macam Ari tadi cakap, saya bangkang sikit apa yang Ari cakap. Bukan PAS. Saya nak tanya, sepatutnya kena tanya mana ulama-ulama, ustaz-ustaz atau orang yang dulu-dulu semua duk canang yang Atuk ni sakau duit lah, apalah, tinah Melayu lah, mana? Sekarang Datuk Seri Anwar dah siasat orang-orang macam ni. Kenapa tak nak sokong? Mana semua senyap, takut. Jadi saya hanya tunggu, kita ada lagi dalam seminggu lebih je lagi sebelum Sultan Johor naik. Kalau Sultan Johor naik, memang masak lah. Okey, itu saja pendapat saya yang ni. Terima kasih. Saya turun dulu ya. Alright, thank you. Okay, aku kena dekatkan lah sebab tak dengar kan kalau aku cakap jauh sangat. Kena beli mic lah Ari. Aku pun teringin juga mic macam orang yang buat live yang besar-besar tu, nanti aku pergi carilah. Mesti mahal Okay, korang tahu tak, bini dengan anak ni, kalau dia gagal istilah harta bukan kerana dia gegil dan ingkar, aku rasa. Sebab terlalu banyak harta yang ada dan berkait dengan ramai kroni serta proksi. Dan mungkinlah juga antara mereka ni akhirnya sanggup didakwa di mahkamah dan dia fight dekat mahkamah lah. Sebab dia orang ni tak takut pun nak fight sebab dia orang ada duit. Berbanding dengan kita ni, mestilah kita takut nak ke mahkamah sebab kita ni nak bayar proceeding dan sebagainya, peguam, bukannya sikit kan. Tak payah nak kasihankan Dr. Mahathir tu. Beliau ni, dia orang ni anak beranak kaya raya.
selepas menjadi Perdana Menteri. Dan persoalannya sekarang ni, kita balik kepada basicnya lah. Kalau betul tak bersalah, kenapa nak takut? Tak perlu kita semua nak jadi mangsa kepada perang saraf antara Atuk Saka ni dan geng-geng dia untuk melepaskan diri. Sekarang ni kita tengok beliau tengah tuai apa yang beliau tanam. Apa yang dia tanam lama dulu, sekarang ni dituai oleh beliau. Jadi biarkan dia dan konco-konconya dan terjun dengan labu-labunya. Dan dia meroyan tadi disebabkan oleh apa? Anak dia disiasat oleh SPRM. Sebelum ini kawan baik dia. Esok bini pada kawan baik dia nak pergi menghadap, akan didakwa. Kan? Betul. Dan dah Perdana Menteri dah 2 kali. Dia tu Perdana Menteri dah 2 kali dah. Tapi bila anak dia disiasat oleh SPRM, kenapa dia nak marah SPRM buat kerja dia? Dulu masa dia menjadi Perdana Menteri kali kedua, dia pun buat perkara yang sama kepada orang yang dia nak siasat. Kepada bekas menteri dia. Mahathir kata anak dia kena aniaya oleh kerajaan hari ini. Nama orang lain pun ada dalam Pandora Papers. Kenapa Daim dengan adik dia saja yang disiasat? Sama lah macam zaman dia dulu. Geng dia ramai yang kaki sakau. 4 orang anak dia jadi billionaire dalam masa sekelip mata. Tapi masa dia ada kuasa, dia cuma tekan orang siapa? Najib Razak je. Bukan aku nak bela Najib Razak. Tetapi Jadi aku mencelah sikit boleh? Yang sebab apa mereka tak disiasat Pandora Papers? Sebab mereka declare harta. Tapi yang kena siasat ni tak declare harta. Itu dia. Okey, sekian. Yes. Ya. Macam Tengku Zafrul. Tengku Zafrul dah settle dah. Tengku Zafrul dah declare, dah bagi tahu kenapa nama dia ada di situ dan sebagainya. Aku nak cerita berkenaan dengan sejarah Tengku Zafrul ni. Bagaimana nanti kita buka live lain lah. Kan? Tapi sekarang ini kalau kita tengok, meroyan lagi Mahathir ni dan dia dah macam-macam setianya seperti Papa Gorilla, duk sibuk beroyan nak jatuhkan kerajaan. Orang lain sibuk nak maju ke depan. Nak fikir pasal apa, what's next yang kerajaan nak buat. Berkenaan dengan padu, berkenaan dengan IPR. Ni, Selangor dah berjaya tanam jagung dah. Siapa sangka? Lepas ini, makanan dedak ayam mungkin kita ambil daripada Selangor je. Dah berhasil dah tanaman jagung di Selangor. Nampak tak? Jadi orang lain sibuk nak move on, nak tengok. Aku dengar cerita, Pro2 pun bakal launch dia punya kereta EV yang pertama nanti. Kita masing-masing nak menuju ke arah yang lebih baik. Kepada arah makin gemilang. Dulu, Mahathir ni dah antara orang yang duduk cerita pasal wawasan 2020 kan? Tapi, rupa-rupanya 2020 kita kena kurung, ada pengkhianatan, ada langkah Sheraton, ada jatuh menjatuhkan. Ini, sampai lahirnya pejuang, lepas lahirnya pejuang, lahirnya GTA, lepas tu apa, Mangkuk Ayun lagi lah, kan? Dan dia antara individu yang menggunakan Petronas itu seperti cash cow dia. Seperti fixed deposit dia. Dulu kalau kita cakap, dia buat tak tahu je. Saya kata lagi, anak-anak dia tak kaya. Mungkin ini masanya aku rasa Allah Subhanahu Wa Taala nak ambil semula apa yang dia nafikan selama ni. Kita doa beberapa orang yang teraniaya, semoga dimakbulkan doa orang yang pernah dianiaya. Allah tu panjangkan umur kau tu Mahathir. Panjangkan umur anak-anak kau. Supaya dia melihat, kau merasai kerosakan yang kau buat pada satu masa dulu. Itu je. Sila. Okay, ni. Kita pun sedih lah dengan Tok Saka ni. Kita sedih lah sebab patutnya ni masa dia dah berehat dah ni dengan cucu dia. Kita aniaya. Dia ada yang komen yang paling teraniaya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Naiklah korang. Apa cerita korang duduk bawah je ni? Come on lah. Okay. Teruskan. Dia patutnya dah berehat dah dengan cucu-cucu dia. Tapi apa yang kita tengok PC dia tadi, dia jadi macam kita nak
malulah nak mengaku dia negarawan ke apa ke, sebab cara dia jawab buat PC tadi pun, Allah, dia boleh dalam PC tu boleh cakap anak dia teraniaya lah, anak dia kena apa ni, kena beritahu dari mandat aset 42 tahun, anak dia berniaga daripada berapa tahun itu, semua nak kena beritahu. Dan kalau dia tak salah, apa takut anak dia tu. Lepas tu boleh, tak tahulah. Patutnya dia kena berehat dengan cucu-cucu dia, tapi dia memalukan diri dia sendiri. Lepas tu hari ni kalau kita tengok ada satu VPT saya tengok tadi. Cikgu Bat beritahu besok ada 3 pemimpin PN dikenal menghadap Yang di-Pertuan Agong. Dia masih lagi nak main isu-isu ni. Itu je yang ni. Saya tambah sikit berkenaan dengan PC tadi lah. Satu yang paling saya geram, yang paling saya rasa beliau adalah seorang pengkhianat negara. Kenyataannya bahawa dia Ruih, anda dah bersedia nak bercakap atau tidak? Kalau anda bersedia nak bercakap, sila buka mic dan bagi salam, lepas tu boleh cakap. Sebab saya invite anda berdasarkan apa yang anda tulis dekat bawah, yang paling teraniaya adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Belum lagi bagi depa dulu. Pakai daripada dulu okey. Bagus juga ada orang Perikatan Nasional dekat atas ni untuk membangkang kita orang ni. Terima kasih guys. Draskan dia. Tak naik. Okey, sila Tok Adi. Kejap lagi Ruai cakap tau. Okey. Baik tak? Berkenaan dengan kenyataan dia yang menghalang pelabur-pelabur untuk datang ke Malaysia lah. Ini yang paling saya terkesan, sangat marah sekali lah. Kenapa beliau bercakap demikian? Sebab apa? Sebab memang niat daripada awal lagi, dia ni memang nak menjahanamkan Malaysia. Beliau nak sabotaj ekonomi kita sekarang ni. Dan boleh dikatakan, kalau kenyataan macam tu, kita boleh anggap dia sebagai pengkhianat betul kepada negara. Sepatutnya tidak patut keluar dari mulut seorang yang digelar negarawan. Kalau macam ni lah kenyataan dia kan. Beliau memang seorang manusia yang busuk hati lah. Memang ternyata dendam dia terhadap Datuk Seri Anwar ini sampai ke hari ini. Dan ini telah membuktikan kes-kes yang terjadi pada saat ini, kes-kes anak dia, kes Tun Daim. Ini yang beliau sangat takutkan sebenarnya dengan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Sangat jelas. Ini telah membuktikan kepada rakyat lah. Apa usaha-usaha dia sebelum ini? Kerana takut Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Dan ini yang sangat-sangat ditakutkan oleh dia. Dan perkara ini terjadi dan berlaku sekarang. Semoga dapat kita saksikanlah episod-episod akan datang ni. Episod-episod yang lagi menarik. InsyaAllah lagi menarik episod-episod ni. Dan kita dapat hasil. Daripada apa perbicaraan ni, kita akan dapat hasilnya. Dan mudah-mudahan apa yang diorang sakau, apa yang diorang rompak pada negara ini dapat dikembalikan kepada rakyat semula. Itu harapan kita, insyaAllah. Silakan Kak Geti. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih host. Okey, saya ni kan kalau Atuk ni memang saya kata memang Atuk ni memang orang sejahat-jahat lah. Sejahat-jahat pemimpin yang ada kat Malaysia ni memang Atuk lah daripada dulu. Satu sejak dia menzalimi PMX tahun 98 tu, saya kata memang perjuangan saya bersama PMX. Kan memang banyak sangat kesalah laku Atuk tu. Melampau-lampau dia punya zalim. Yang dia nak dendam kat PMX tu buat apa? PMX yang sepatut dendam kat dia. PMX hanya menegur salah laku dia yang mensakau negara begitu sekali, begitu tanpa orang kata tanpa ada rasa kisah dekat rakyat, dekat negara bagai kan. So PMX hanya menegur itu, tetapi tengok apa yang dia buat pada PMX. Sangat zalim. Tetapi apa yang dia buat tu dia tak pernah menang. Kan? Sebab dia kalau bab jahat Atuk nombor 1, lawan dia ialah PMX. Kan? Tetapi sama level, satu pemimpin jahat, satu pemimpin baik, tetapi Allah pastinya bersama pemimpin yang baik. So itu yang berlaku sekarang. Dia makin ditolak. Masa dia daripada 14 dia dah tahu
PMX akan menang, akan jadi Perdana Menteri. Sebab tu dia berdrama suci macam orang tua yang insaf. Jadi dia terpilih lah, berjaya lah dia menghalang PMX masa tu. Lepas tu masa 15, satu lagi kehinaan pada dia, keseluruhan calon dia hilang wang pertaruhan. Maksudnya dia tolak total. Kan? Jadi sedangkan PMX berjaya menjadi Perdana Menteri. Jadi itulah satu jahat, satu baik, tetapi Allah bersama perjuangan yang baik. Maka PMX jadi Perdana Menteri dan dia semakin huhara, tetapi dia menggunakan parti yang lebih kurang setaraf dengan dia, iaitu PAS, untuk mengangkat balik kedudukan dia berada di persada yang tinggi di dalam politik. So itulah dia jadi penasihat PAS. Itulah satu kehinaan kepada PAS apabila dia mengangkat Atok menjadi penasihat. Kan? Jadi itulah sekarang kita tengoklah dia takkan tenang. Sekarang PMX meneruskan prinsip dia saja. Nak mengambil balik wang yang disakau ke kantong negara. Konsisten. Perjuangan PMX konsisten. Walau di penjara, walau di belasah, walau hilang gaji, hilang jawatan TPM yang bakal PM5 kan. Dan dia go on. Konsisten. Perjuangan dia konsisten dan sekarang ialah masa dia untuk melaksanakannya. Selepas setahun dia memperbaiki keadaan negara, now is the time. So tak ada sebab sesiapa pun nak kritik apa yang PMX buat. Itulah Katie, saya nak mencelah untuk mematahkan dua naratif boleh tak? Dua sila. naratif. Okey, baik. Naratif pertama, seperti aku cakap tadi, Pandora Papers, kenapa yang ada yang tak disiasat? Yang tak disiasat itu dah declare aset dia di lembaga hasil. Jadi tak perlu disiasat. Yang disiasat sekarang adalah yang tak declare. Itu nombor satu. Tentang isu 3 bilion itu adalah Anwar sendiri dah biasa cabar dalam Dewan Rakyat. Tak ada sekok pun berani bangun. Dah cabar Mahathir untuk buktikan. Mahathir pun tak berani. Sebab dia sendiri buka akaun apa semua. Zaman dia, ketika tu dia berkuasa. Dia berkuasa tahun 99 sampai 2003. 4 tahun dia berkuasa. Kenapa dia tak siasat? Tentang kata duit Anwar Ibrahim ada 3 bilion di dalam akaun. Kenapa dia tak siasat? Dia yang paling berkuasa ketika itu. 4 tahun. Anwar kat dalam penjara nak boleh buat apa? Sebab Ari, tuduhan itu adalah untuk jatuhkan imej Datuk Seri Anwar. Dia tak ada bukti pun. Lepas BPR siasat, BPR dah siasat dah. Memang tak ada asas pun tuduhan tu. Dan kau tengok pada tahun saya rasa 2004 yang SD apa tu, SD Murad dah. Dia ke Munich. Dia ke Munich selepas itu. Dan lepas dia dah ke Munich baru dia membuat kenyataan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa dia minta maaf di atas itulah. Di atas tuduhan tersebut lah. Ya. Sebab tu, semasa Mahathir 4 tahun berkuasa ketika itu, kenapa tak siasat betul-betul? Hang pegang segala-galanya ketika itu. Betul atau tidak? Jadi dia nak main naratif tu balik hari ni. Kepala bapak orang tua tu. Hei, Aduh, marah benar abang kita. Okey. Tenang. Okey, Abang Wan. Rash, Rueh dah sedia ke? Daddy tolong Mijam Daddy. Ya, betul. Rueh dah sedia ke? Oh, tak sedia lagi. Okey, Abang Wan, sila Abang Wan. Duk kat mana? Duk kat Kedah ke? Oh, tak apa. Karaoke dululah. Ni Abang Wan, silakan. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Salam Dubai. Dengar Ari. Dengar. Nak sambung sekali yang Ari sebut tadi berkenaan akuan kanun kan yang dibuat oleh Datuk Murad. Mahathir baca benda tu tadi, dia dah terlewat berapa tahun tu. Kenapa dia baca konten aja? Patutnya dia baca habis surat tu. Bagi tahu, okey SD ni akuan berkanun ni tahun 1999. Waktu tu saya lah Perdana Menteri. Waktu itu Anwar tidak ada dalam kabinet. Saya lah Perdana Menteri. Kenapa saya tidak siasat? Sepatutnya macam tu.
Selepas dia, berapa ramai Perdana Menteri selepas itu? Tidak juga siasat. Dan Anwar cabar dalam parlimen, siapa nak sebut 3 bilion bangun? Seekor pun tak bangun. Kemudian Anwar cabar lagi supaya diadakan Suruhanjaya bebas. Siasat? Tidak juga disiasat. Waktu Anwar jadi pembangkang dan masuk penjara, waktu itu kau tidak siasat. Bila Anwar jadi Perdana Menteri, kau nak minta Anwar siasat? Tak ke bodoh cadangan kau? Sekarang ni Anwar jadi Perdana Menteri, kau nak minta Anwar siasat benda mengarut itu, kau ingat Anwar ni bodoh ke? Sepatutnya itulah kesempatan terbaik untuk kau siasat Anwar. Tak payahlah kau susah payah nak usung tilam waktu itu. Kes ni kalau kau siasat itu, tak perlu dah kau nak pergi upah orang ini Azizan lah usung tilam sana sini nak tumbuk kepala mata Anwar sebagainya. Siasat kes itu, kenapa kau jadi Perdana Menteri, kau tidak boleh siasat? Sekarang ni bila Anwar jadi Perdana Menteri, kau minta Anwar pergi ambil balik kes tahun 99 waktu kau jadi Perdana Menteri. Tak masuk akal. Satu lagi yang paling kelakar dalam PC tadi, ini kerajaan dah teruk sekarang ni. Kau tengok tu, ada laki bunuh isteri. Ada orang terusnya jabatan. La ilaha illallah Mahathir. Apa kena-mengenanya orang yang bunuh bini kerana cemburu dengan kerajaan Malaysia Madani? Kes terjun jabatan tu ada kena-mengena ke dengan kerajaan Malaysia Madani? Sepanjang tahun ada kes jenayah Mahathir. Zaman kau dulu bukan kes jenayah tau. Zaman kau tu arahan kau bunuh orang di Memali. Lagi dahsyat. Zaman Anwar tidak ada arahan daripada dia untuk bunuh orang. Tapi zaman kau ada mengarah orang bunuh orang Islam di Memali. Ini dosa kau. Dan zaman kau juga, kau pertikaikan Zahid Hamidi masuk mahkamah. Kemudian dilepaskan. Kurang-kurangnya dia masuk mahkamah lah. Zaman kau berapa puluh orang yang masuk penjara tanpa lalui mahkamah. Ni nak beritahu ni. Saka tua ni. Dia dah lupa dah nyanyuk keterlaluan ni. Zaman kau puluh orang tak lalui mahkamah pun. Kau sumbat masuk macam tu je. Kurang-kurangnya zaman Zahid Hamidi masuk juga mahkamah. Itu pun bukan zaman Anwar Ibrahim. Masa itu pegawai negara bukan Anwar Ibrahim nanti. Hakim bukan Anwar Ibrahim nanti. Pesuruhjaya SPRM pun bukan Anwar Ibrahim nanti. Semua zaman-zaman sebelum ini. Zaman kau jadi Menteri 22 bulan, ketua hakim kau pergi tukar, ketua pilihan negara kau tukar, ketua hakim kau tukar. Semua kau tukar. Kau nak banding dengan Anwar ke? Jauh lah. Pun dia tukar Mawan, ketua SPRM pun berorang parti. Aku pun tak sangka lah yang kes mati laki bini tu kes cemburu. Tak ada kena-mengena dengan kerajaan Madani. Kalau kau nak salah kerajaan zaman Din Cirit je. Satu hari beratus orang mati kerana gagal tangani COVID. Zaman Din Cirit ni ramai orang bunuh diri kerana tekanan hidup, berhenti kerja. Zaman Din Cirit ni ramai mati sebab COVID pasal apa peralatan yang dibeli itu tidak berfungsi. Itu kenapa kau tak berbunyi waktu itu? Waktu 3 bulan. Mana suara Mahathir? Ramai angkat bendera putih tak makan. Ini dia beritahu tadi. Zaman Anwar Ibrahim ramai tak makan. Zaman Anwar Ibrahim ni kaki dengan awam 2,000 lah. Zaman kau pun tak bagi 2,000 bonus. Faham? Mahathir tak nak bagi 2,000 bonus. Pencen 1,000. Anwar bagi. Kau boleh kata zaman Anwar orang tak makan. Yang tak makan tu anak kau. Tunggulah masa anak kau besok. Itu pun orang bagi makan dalam penjara. Yang takutlah. Sekian dulu. Dia punya fitnah sekejap Dia punya fitnah tu tarah walang on je nampaknya ya. Ustaz mencelah. Assalamualaikum. Mencelah Ustaz. Dapat apa yang ni botol saya dulu. Saya tanya dia bising sikit. Larilah Sat. Alah, okey. Lari dulu. Abang Ruk ni Pak CJ. Silakan saya bagi keutamaan kepada Pak CJ. Atau Wan? Yang mana dah free? Silakan Pak CJ atau Wan, sila buka mic. Wan? Okey. Dengar Dengar. Okey, Assalamualaikum. Baik, apa yang kita lihat hari ini ialah satu situasi di mana seorang manusia yang hidup dalam lakonan terbongkar watak dia yang sebenar. Manusia ni apabila dia sentiasa dalam lakonan sampai ke satu peringkat, bila ditekan barulah keluar dia punya watak dia yang sebenar. Jadi itu yang kita lihat pada hari ini, seorang yang bernama Mahathir, dia sudah pun keluar dia punya cerita dia yang sebenar apabila dia ditekan sampai ke peringkat ini. Jadi akhirnya keluarlah
Jadi dia cerita macam-macam ceritalah. Jadi kita boleh tahulah apa yang nampak. Sebelum ni dia nampak seperti seorang malaikat yang orang panggil apa? Suci. Kan? Adalah dia berlakon lah. Kita yang faham, kita faham lah kan situasi dia, watak dia. Tapi orang yang naif, dia akan nampak Mahathir ni sebagai seorang yang negarawan dan sebagainya. Tapi hari ni keluar cerita, rupa-rupanya dia nak defend anak-anak dia. Bukan dia cakap pasal negara. Dalam keadaan rakyat yang begitu tertekan sekarang ni, dalam keadaan bukan rakyat lah, maksudnya negara yang dalam keadaan yang kucak-kacir, dia masih lagi bercakap tentang anak-anak dia. Jadi itulah dia yang kita tengok hari ni. Sebenarnya perjuangan dia yang lama ni sebenarnya adalah untuk mempertahankan anak-anak dia. Okey, terima kasih. Okey, saya nak dekatkan mic. Okey, sebab saya nak bercakap, saya nak dekatkan mic. Okey, saya nak bagi tahu satu perkara lah. Korang dah maklum bahawa Mahathir buat PC hanya semata-mata nak hentam Datuk Seri Anwar bagi mewakili anak dia iaitu Mirzan. Betul. Dan SPRM hanya suruh Mirzan declare asset saja. Yang Atuk Saka ni melalut dok pi salah sana, dok pi salah sini ni pasal apa? Boleh pula dia cakap dalam PC suruh Anwar ni bubar parlimen dan pergi buat pilihan raya. Kononnya nak tengok Anwar tu ada mandat jadi PM oleh rakyat atau tidak. Sebenarnya hang tu dah hilang deposit dah. Nak sembang lagi. Ni hak tukang suruh orang buat pilihan raya ni. Ni nak bagi tahu kat hangpa ni. Nak suruh bubar parlimen, nak tahu dia ni ada mandat rakyat ke tidak. Sebenarnya orang itu yang tak ada mandat rakyat. Dia yang hilang deposit. Dekat Langkawi tu, orang dah tolak dia dah. Parti dia pun pejuang tu totally hilang deposit. Dia yang tak ada standby untuk bercakap di atas pentas politik yang nak kata Datuk Seri Anwar tu tak ada sokongan rakyat. Ni, saya nak bagi tahulah. Sebenarnya itu adalah ideanya selepas beberapa langkah tebuk atap ini gagal. Dia nak kata konon-kononnya, buktikanlah. Kalau kau tu ada sokongan rakyat, kau buktikan. Kau tak beranikan. Dia cabar macam budak-budak. Orang tua nyanyok, cabar orang, suruh buat pilihan raya macam budak-budak. Tunggu 4 tahun lagi lah kalau umur panjang. Aduh. Ni kalau umur hang panjang, anak hang tu tak pergi masuk penjara ke, hang sendiri tak boleh masuk penjara, hang bertanding lagi sekali tengok hebat ke tak? Nak ada hati dia nak suruh Datuk Seri Anwar ni tu letak jawatan. Hang tahu tak? Hadiah Awang sendiri yang mendedahkan sebelum langkah syaratan berlaku, memang dia ada pergi berjumpa Atuk Saka, bincang macam mana nak halang Anwar Ibrahim ni jadi Perdana Menteri. Seperti mana perjanjian yang dia sendiri berjanji. Dia janji dia nak jadi Perdana Menteri 2 tahun, lepas tu dia bagi balik kat Anwar Ibrahim. Dan ini adalah fakta yang ada keterangan pengakuan dari Hadiah Awang. Langkah syaitan yang dikatakan Muhyiddin tikam belakang tu hanyalah sandiwara semasa saja. Untuk apa? Untuk menutup kegagalan dan malu. Atas mewujudkan alasan, ditikam belakang oleh Bersatu. Konon-konon cerita. Ni, aku nak abangkan apa? Yang SPRM sekarang ni siasat, hanyalah Daim dan syarikat yang terkait. Tiba-tiba, dia meluncat kepanasan sebab apa? Sebab anak dia tu disiasat sama. Jawab sajalah apa permintaan SPRM. Kalau hampa ni tak salah, SPRM makan NFA kan benda ini. Tak ada further action lah. Kan? Kalau, bukannya kami tak tahu. Permainan minggu lepas tiba-tiba tim Tok Dalang dengan tim Atuk Saka ni ganggu pasaran. Tiba-tiba lah pasaran kita ni jatuh, ringgit melemah dan sebagainya. Dan bukannya kami tak tahu wang sakau yang dilarikan sejak 90-an lagi nak disucikan menerusi projek-projek dalam negara tu sendiri. Ni, dengan satu panggilan telefon saja, hampa ni power. Kami tahu hampa power.
Cukup-cukup lah Atuk Saka, woi. Bukan kami tak hormat jasa Atuk Saka 22 tahun campur 22 bulan tu. Cuma kami, yalah, biarlah SPRM buat kerja dia. Kan? Sekarang ni, Satu lagi. Lagi mana? sekejap. Tadi tu dia sebenarnya dia bukan baca Baca apa? Baca apa? Baca apa? jadi dia kata dia baca SD Dia baca SD Murad kan? Hello? Dia mengatakan Dia- bahawa ada SD daripada Datuk Murad tu lah. Dia bukan baca, dia mengejar. Okey. Jadi, kalau tak bersalah untuk apa bapaknya nak bercakap bagi anaknya. Lagi satu, kepada Mukhris, Mirzan dan apa anak dia nama satu lagi? Mukhris, Mirzan, Mukhzani. Fozani. Okey. Ucapan aku dah lah. Ni, awak anak dia tak defend diri dia sendiri. Aku ingat kalau bapak dia nak main berbebel pasal anak dia disiasat, at least anak dia adalah kat sebelah. Betul tak? Ni anak dia tak main tau. Bapak yang dekat 100 tahun ni duk belok. Kenapa anak saya disiasat? Jadi kau anak dia sangat bacui kalau banding dengan Nurul Izzah, seorang wanita mempertahankan maruah bapak dia. Beza. Betul. Ni macam daddy pergilah buat press conference daddy. They all ni nak tengok harta I daddy. Macam mana I nak buat ni daddy? Alah daddy. Okey. Tunggu. Daddy akan buat satu apa nama press conference apa nama? Daddy hentam Anwar ni. Sat lagi tahulah siapa berani usik boboy daddy ni. Biar dia rasa lah. Daddy nak suruh lah dia buat pilihan raya lagi sekali. Biasa dia Anwar ni. Apa nama ni. Daddy akan hentam lah dia. Daddy sebut 3 bilion tu padan muka dia. Baru mereka tahu. Kan? Lagu tu lah. Dia tak berani lah. Dia tak berani takut anak tak silap jawab. Dok, sekarang ni kalau kata tak salah tak payahlah nak takut kata anak dia pandai berniaga. Kalau pandai berniaga kan tak payahlah takut. Bagilah SPRM tu apa yang dia berniaga tu. Penama. Ni ada tadi Assalamualaikum. Tadi saya ada terlihat ada gambar Najib, bukan, gambar apa nama Daim dengan Mahzir. Dia kata dia tulis itulah. Pasal buat kat depan macam tu. Lepas tu kita pick up balik apa pasal dia kata Anu buat kat dia. Padahal dia kena pick up dia raja pasal selama ni apa yang dibuat kat Anu. Apa yang dibuat kat Anu lama ni? Saat bang. Lagi satu kalau kita tengok, kenapa dia nak kaitkan berkenaan declare harta dan aset anak dia dengan